perkara sunat selepas mengerjakan salat. Tengok muka surat 190 dalam kitab kita ni. As-sunan allati tuadda aqiba kulli salah. Yang pertama, disunatkan melakukan perkara-perkara berikut selepas salat. Lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, mula-mula sekali kita kena kata, tuan-tuan tengok dalam senarai kitab kita ni, yang pertama sekali istighfar. Apa dia istighfar? Kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tengok ni dalam kertas ni, hak tak ada kitab, tengok dalam kertas yang saya bagi ni, dalam senarai ni sudah ada, letak nombor situ. Malam ni kita ijazah terus, kita belajar dalam kitab kita dan kita tengok dalam kitab lain. Mula-mula sekali istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini tuan-tuan kena ingat, ini susunan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dan inilah susunan yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil? Dalil dianya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ni siapa tuan-tuan? Imam hadis yang besar selepas daripada Bukhari, Muslim. Dia meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idzan sarafa min salatihi istaghfarallaha salasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada salatnya, baginda beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Rawi dia nama Sauban, rawi hadis ni. Kemudian orang tanya rawi, kaifal istighfar, bagaimana istighfar? Maka dia jawab, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ringkas aja. Ada setengah orang ni astaghfirullahallazi la ilaha illallah, panjang. Bila kita baca panjang depan, kita akan tertinggal ada 10 bacaan yang lagi akan datang. Semua bacaan-bacaan ini warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita panjang hak depan, hak belakang tertinggal. Rugi ke tidak? Ambil yang ringkas yang sudah ada ni, sebab kita nak suruh bacaan yang Nabi baca lepas salat, biar kita boleh baca belakang, insya-Allah. Kemudian selesai daripada istighfar, Nabi pun baca Allahumma antas salam. Ikut belakang, kata wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kalau boleh tulis nombor di kertas kita tu, astagfirullah nombor 1, Allahumma anta, ataupun dia 2 tu selagi. Ini bacaan yang sabit, yang warid, yang ada dalam hadis Nabi yang sahih. 3 rangkap je. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Cukup dah setakat tu. Tu orang duk baca panjang-panjang tak ambil mana? Itu tak ada riwayat lah gitu. Adalah dalam kitab kita ada, tapi riwayat yang sahih begitu tidak ada. Tuan-tuan kekal ambil ni, ambil hak ringkas ni, ringkas dan sahih. Ini yang, dan dia amalan dalam mazhab fiqh mazhab Syafi'i. Tuan Syekh kata apa? Wala mani' min raf'i saut bizalika lil imam idza arada ta'lim. Imam diharuskan mengangkat suara ketika berzikir apabila bertujuan mengajar kepada makmum. Apabila kita nak ajar, contohnya orang belakang kita ni baru belajar solat. Bila baru belajar solat, kita kena ajar dulu dia berzikir, kan? Setakat mana kita boleh ajar dia? Tengok dalam kitab ni, dalam kertas yang ada di tangan tuan-tuan tu, kertas yang photostat tu, nama dia Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ni bagi ada, hak mana tak dapat. Fathul Mu'in ni kitab yang muktabar fiqh mazhab Syafi'i. Orang belajar di pondok ke, di masjid ke, di surau ke, kitab ni orang baca belakang. Tengok dalam kitab ni kata, dan disunatkan zikir dan doa dengan sir. Berbagi sikit. Sir tu maknanya dengan perlahan selepas daripada solat. Lepas solat kita baca perlahan, jangan kuat-kuat. Saya tak baca kuat ustaz. Betul, tapi mana ada mikrofon mulut ni, kuat tak kuat apa, orang masbuk belakang tu rasa terganggu juga. Kau tak terganggu? Kita kadang-kadang kita diingat kita seorang yang solat atas masjid ni. Kita tak tahu kalau masjid waktu orang ramai solat,
Mungkin ada 2-3 sah lagi belakang tu yang sedang masbuk, sedang menambahkan solat mereka. Jadi kalau kita kuat bacaan, agak-agak ganggu ke tidak? Kita rasa sendirilah waktu kita masbuk. Iaitu, tengok tuan saya kata, iaitu disunatkan suara perlahan bagi zikir dan doa bagi orang yang sembahyang seorang diri dan makmum dan imam. Imam mana? Imam yang tidak berkendak mengajar mereka yang hadir. Kalau dia ingat nak mengajar orang baru belajar solat, boleh dia kuatkan sikit. Dan yang tidak berkendak pada mereka itu berkata amin bagi doanya. Maksudnya kalau dia nak doa, nak suruh kata amin, kita kuatkan sikit biar orang dengar. Sekadar orang dengar aja, jangan mengganggu orang sedang solat. Yakni kalau mahu mereka yang hadir atau mahu mereka itu mengaminkan doanya itu, maka ia menjaharkan, yakni kuatkan sikit, angkat suara sikit dengan doa itu. Dan banyak terdapat hadis-hadis berkenaan keduanya, yakni berkenaan dengan zikir dan doa lepas salat, dan saya sebut dalam kitab saya Irsyadul Ibad. Tuan Syekh kata, kemudian dia baik, dia bawalah hadis-hadis yang panjang sini. Tuan-tuan baca, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila sahabat-sahabat mengangkat suara bertakbir, maka Nabi kita kata, arbi'u ala anfusikum, perlahanlah, fa innakum la tad'una asam wala ghaiban, kamu bukan panggil Tuhan yang tak dengar dan Tuhan yang tak ada, tetapi kamu panggil Tuhan yang sami'un qarib. Allah Ta'ala kata. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, sebelum itu tengok, maka Imam Al-Baihaqi dan para ulama yang lain daripadanya mengambil faham daripada hadis ini bahawa hendaklah zikir dan doa itu dilakukan dengan sir, dengan suara perlahan, dengan suara perlahan, bukan dengan suara lantang. Imam Syafi'i kata dalam kitab Al-Um, dia kata apa? Tengok terjemahan dia bawah tu. Akhtaru lil imam wal ma'mum, aku pilih bagi imam dan makmum bahawa dia berzikir lepas salat, wa yakhfiyaz zikra, dan hendaklah mereka merendahkan suara zikir. Ada setengah orangnya tarik dia 5 semaya zikir. Melainkan kalau ianya adalah imam yang mahu supaya dipelajari zikir daripada dia, maka hendaklah ia nyaringkan suaranya setakat mana sehingga ia merasakan bahawa telah dipelajari. Kalau kita ajar berapa hari agak-agak orang nak pandai? 5 hari kita kuatkan sikit. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bila kita rasa, kita tanya, dah kena ada bacaan? Kena ada? Fa asarra, hendaklah imam tu perlahan semula. Kita ni tak ada limit. 50 tahun dah jadi imam. Dah. Duk main derah situ sebab kita tak ajar makmum. Kita tidak ajar makmum kita. Itu Imam Syafi'i kata, kita kuatkan sikit suara untuk orang belajar. Bila orang dah belajar, kita perlahankan. Tengok faidatun di bawah sekali itu, kata Syekh Al-Malibari ni, tuan kitab Fathul Mu'in, kata apa? Kata Syekh kami, adapun terlalu amat sangat dalam meninggikan suaranya dengan zikir dan doa dalam masjid sehingga mengganggu orang salat, itu dilarang. Dalam bahasa kita, bahasa Arab dia kata, yang bagi hurmatuhu, sepatutnya diharamkan benda tu. Jadi para jemaah, imam-imam, saudara-saudara kita, bila kita bawa kitab mazhab Syafi'i di mana-mana tempat, supaya jemaah kata, ini kitab mana pula ni? Ya, imam-imam kita duk baca kuat tu, kitab mana dia pakai? Kata kitab dia ya, dia pakai kitab dia. Dia tu nak baca kuat. Dalam kitab fiqh kita yang mu'tabar, semua kata imam kena perlahankan suara. Oh, kalau perlahan orang tak reti tu lah kita ajarnya. Ini di antara sebab yang anak tulis kertas ni, bagi mana kata pindah dah kita bagi dalam internet, ada dalam tuan-tuan boleh tengok ya, zikir lepas salat, cari dalam Facebook, dalam blog Abu Anas, dan kita cetak banyak-banyak. Untuk apa? Supaya kita nak ajar masyarakat ni biar pandai berdikari. Berdikari macam mana? Dia pandai baca doa sendiri. Mana kalau dia jadi imam pun dia boleh baca, kalau dia jadi makmum pun boleh baca. Kalau dia contohnya dia tak sempat nak solat, dia jadi seorang, dia solat seorang dia pun dia boleh baca, alhamdulillah. Ataupun dia solat di masjid tapi dia kelang kabut, nak pergi atas, nak sekolah, nak pergi berjabat, tak ada masalah.
Lepas pada Allahumma antas salam wa minkas salam tadi selesai, kita pun bangun, kita pergi. Tengah-tengah duduk berjalan tu baca zikir lagi. Sudah zikir kita. Tengok dalam kitab kita ni. Imam diharuskan mengangkat suara ketika berzikir apabila bertujuan mengajar kepada makmum. Saya kata mengangkat suara di sini bukan siapa peringkat menguatkan suara. Kita guna kadang-kadang tu hok pakai selip sini. Kan dia pakai klip sini. Lepas solat cabut klip tok di mulut. Subhanallah, nak suruh kuat lagi zikir, kata masya-Allah tabarakallah. Kalau tok sini pun kuat dah, tapi tak puas hati lagi. Kita mengatakan murajaah baliklah para sahabat-sahabat kita, para imam, baca dalam kitab masing-masing. Kitab fiqh mazhab Syafi'i mengatakan sekiranya suara kita kuat itu mengganggu orang solat yang bagi hurmatuh, Malibari kata sepatutnya dilarang, ataupun terjemah harfi dia sepatutnya diharamkan benda itu. Dan apabila mereka telah mempelajarinya, bila orang itu sudah belajar, maka imam hendaklah merendahkan suaranya. Cukup, perlahan balik. Jadi kita ambil limit. Kita sekolah pada tarak ada tahun. Tak? Anak kita sekolah di Pasti, sekolah di Pra, darjah 1, darjah 2. Tak okeylah makmum kita 30 tahun solat belakang ni tak erti lagi apa ni zikir. Tapi betul, pengalaman kita duk tanya orang tua-tua yang tidak diajar zikir. Dia pergi masjid, dia tidak diajar zikir lepas solat. Dia dengar, apa tu dia pakai ikut. Ada satu masjid ni pelik lah zikir dia, ya khafi ya iltaf. Kita duk dengar orang tua baca ya kopi ya berapa tahu, kata mana nama Tuhan ya kopi gini, tak ada. Bila tanya dia, kita pakai dengar ya. Ini di antara kesilapan kita. Sepatutnya di masjid kita tulis besar-besar, ini zikir lepas solat yang ambil daripada kitab mazhab Syafi'i. Kita ajar di masyarakat betul-betul biar dia faham. Al-Imamul Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau memberitahu bahawa mengangkat suara ketika berzikir selepas orang ramai selesai mengerjakan salat adalah dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Kata di para ulama, lepas pada salat semua orang dalam masjid itu berzikir belaka, astagfirullah, astagfirullah. Dia bukan zikir ramai-ramai, tapi masing-masing kata astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Bunyi sekejap, lepas tu dia pun perlahan. Kita ni tak bunyi, imam derahnya hak lain senyap. Lama mari zaman fitnah dalam poket ni, tak ada istighfar lagi, buka buka nak jawab mesej dah. Kata mana lorak ni, kalau rugi 2 juta nak kalau tak jawab mesej tengah duk zikir ni, nampak kelang kabut. Cuma ada juga ustaz, janganlah sangka buruk. Kita buka zikir ni nak baca zikir, nak cari kad hak ustaz bunyi lah. Ada setengah orang ni kan, dia ambil kod dalam internet tu, dia masuk dalam handphone dia. Jadi lepas solat nak zikir, jadi kita kena sangka baik juga pada orang. Tapi kalau nampak duduk tanya muka lain tu, tak usah duduk main tipu aku lah. Kata mu tengok muka lain saat ni tu, tipu cari kad zikir pula dah. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir-zikir. Tengok ni, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubatin. Zikir-zikir tasbih yang dibaca berulang-ulang kali selepas salat tidak akan menjadi sia-sia, akan diberi akan diberi ganjaran yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Zikir-zikir tersebut ialah bertasbih 33 kali. Buat dah kita bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Menurut hadis yang riwayat oleh Abu Hurairah pula, Abu Hurairah kata apa? Tengok tuan-tuan, dan bertakbir 33 kali, maka jumlahnya 99. Kemudian dia membaca supaya cukup 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat je, jangan lupa baca 33 ni, jangan terlupa. Kelang kabut ke, nak kejar nak gimana ke, lorak ke, tangan bergerak, subhanallah, 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 sambil berjalan. Ini yang kita duk kempen para jemaah sekalian. Ana ni menghabiskan masa dan tenaga, masuk kampung, keluar bandar, nak gimana? Nak kempen masyarakat supaya beramal dengan apa yang Nabi kita tinggal ni. Pasal apa? Besar kelebihan dia. Tengok dalam hadis ni, dia kata apa ni?
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu tuan-tuan dah bacakan. Dia terjemahan dia ni enggak terjemahan. Cukup 133. Tengok di akhir terjemahan. Lepas pada terjemahan tu kita bacalah terjemahan sana, tak kita jumpa nampak tak? Tiada Tuhan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya puji-pujian. Dia amat menguasai di atas segala sesuatu. Bila kita baca ni cukuplah 100. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai ke ala kulli syai'in qadir. Apa kita dapat? Tanda tuan-tuan, letak pen situ, letak bintang dekat situ, nak suruh ingat ni supaya sayang nak tinggal hak ni. Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri, akan diampunkan segala dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Besar ke tidak kelebihan zikir ni? Kita kadang-kadang tak baca. Sebab apa tak baca? Imam tak baca, saya tak baca juga. Apa nak salah ke imam? Salah kita. Kita tak nak baca sebab kita tak belajar zikir ini. Rugi. Saya jumpa macam-macam dah. Mula-mula anak balik tu kita pergi macam-macam masjid, berbagai-bagai versi imam baca zikir lepas solat. Ada hak ni astaghfirullah rabbal baraya apa ada, lepas tu al-Fatihah, lepas tu doa. Masalahnya bila dia doa, dia tutup dah majlis zikir tu, hak lain pun pakai bangun pergi, hilang lah. Pasal itulah mari idea, saya kata aku nak macam mana pun saya nak suruh masyarakat ini beramal juga dengan sunnah Nabi, mengikut mazhab Syafi'i ni. Saya pun tulis ni, kita ajar kempen biar orang boleh ingat. Jadi bila kita bagi kertas ni, dia kata ustaz tak faham makna. Kita bertulis buku kecil ni, tuan-tuan dapat dah buku ni, nama dia zikir pagi petang. Zikir pagi petang apa ada, dan zikir lepas salat dengan kelebihan-kelebihan dia, riwayat siapa hadis ni, apa kelebihan dia, dan dengan terjemahan dia. Tuan-tuan carilah buku kecil masuk dalam poket, biarnya orang panggil duduk dalam poket semua lah kita ni. Lepas subuh kita baca zikir pagi, lepas maya kita baca zikir lepas salat. Jadi alhamdulillah kita tidak akan rugi apa-apa. Yang kita ruginya kalau tidak tak berzikir. Baik, kita baca dulu. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, siapa mengucapkan selepas salat subuh, dengar ni, lepas salat subuh dalam keadaan dia masih melipatkan kakinya, mana kaki dia tu duduk dalam tahiyat akhir lagi, jangan nak cari tiang dulu. Kita ni masa nak cari tiang tak? Sebelum beredar dan sebelum bercakap, kita baca apa? Ikut tuan-tuan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Tanda itu, letak garis saya yuhyi wa yumit, yang membezakan di antara hak atas tadi, di atas tadi wa lahul mulku wa lahul hamdu, berarti sekat tu ya. Yang ni yang 10 kali pagi ni ada tambahan yuhyi wa yumit. Kalau tuan-tuan tengok dalam kertas ni ada warna merah sini. Kita buat warna merah sini nak suruh perasan supaya nampak. Dia kata ada tambahan situ. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca ni, tengok terjemahan dia di baris yang keempat, berapa kali baca? 10 kali. Tanda situ 10 kali. Maka ditulis untuknya 10 kebajikan, dihapuskan darinya 10 kejahatan, dan diangkatkan untuknya 10 darjat, dan dihapuskan darinya 10 kejahatan, diangkatnya 10 darjat, dan dia sepanjang hari itu terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak diingini dan dijaga daripada gangguan syaitan. Tuan-tuan tak sodok cari tangkap azimat. Kalau takut ke hatu, takut ke jin, baca zikir ni. Ajar ke anak-anak kita pagi petang kita baca. Ini tidak ni, bila takut ke jin hidup cari, duk gatul benda tu, gatul benda tak, rumah tak ada kerja berlaku. Tulis itu. Hadis ni riwayat At-Tirmizi, riwayat Imam At-Tirmizi. Kata di Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nataijul Afkar, lahu syahid. Maknanya riwayat ni lemah tapi ada syahid, mana ada jalur lain
yang menguatkan dia dalam kitab lain pula dia kata hadisun hasan li ghairihi, mana dia lemah secara dia tu tapi dikuatkan dengan jalan yang lain jadi hasan li ghairihi. Ini untuk orang belajar hadis lah. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya lalu bersabda, Nabi ni tengok dia sayang kepada Muaz. Nabi pegang tangan Muaz. Pegang tangan, Nabi kata apa? Ya Muaz, wahai Muaz, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, aku sayang kamu. Subhanallah. Kata di ulama, kalau kita sayang kepada saudara kita, kita kena maklumkan sayang dia. Kita bersalah dengan dia, saya sayang kau kerana Allah Taala. Hak kata kau retina kita tu, hak tu siang malam dah kena katanya. Nah, ini dengan sahabat-sahabat kita. Kalau kita sayang dia, kita kata saya sayang kau kerana Allah Taala. Tapi lepas saya tu, di belakang ada kedai kopi kutuk dia, saya apalah gitu. Saya ni maknanya kalau orang kutuk dia, kita akan pertahankan. Saya kenal dia. Saya sudah bersahabat dengan dia 30 tahun, musafir sekali, pergi makan minum sekali, pergi masjid sekali, pergi Mekah sekali. Hak awak tuduh tadi, saya tak pernah tengok. Ini fitnah. Ini malang kita hari ni, kawan kita sendiri. Kalau orang kutuk depan kita, sepatah tak jawab. Sepatah tak jawab. Di mana sayang? Tak boleh jawab. Patutnya bila kita dengar orang kata gini-gini ke sahabat kita ke, kita tanya dia, awak jumpa dengan dia? Awak dah tanya dia? Tak tanya lagi. Habis macam mana buat tuduhan? Allahu Akbar. Ni hari ni habislah kita kata di antara kemalangan yang berlaku kepada kita, lebih-lebih lagi tuan-tuan yang duduk dalam grup-grup WhatsApp ni, mazhab Wasafi ni. Orang duduk kutuk kita senyap situ. Berat kita jadi syaitan bisu dalam kumpulan. Kalau rasa tak mampu nak larang, keluar ya. Astaghfirullahalazim, tulis itu. Astaghfirullah wa atubu ilaika ya Allah. Geruk ni duk mengumpat orang, kita pun left tubik. Habis cerita. Tengok Nabi kata apa? Muaz, inni la uhibbuka, aku sayang kepadamu. Bila Nabi kata sayang, Muaz lagi rasa dekat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata faqala, Nabi kata apa? Usika ya Muaz, la tad'anna fi duburi kulli salatin. Wahai Muaz, aku wasiatkan kepadamu supaya jangan sekali-kali kamu tinggalkan pada setiap kali lepas salat doa ini. Kata tuan-tuan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sangat cantik. Kalau nak tengok kadang-kadang saya ambil zikir ni ya. Kita buat ceramah ni maghrib sampai ke isya ada urah dia, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu. Kita sekarang ni kadang-kadang lemah nak mengingati Allah. Kita minta Allah Ta'ala tolong kita. Macam mana kita nak ingat ke Tuhan? Anak duk kempen ni zikir lepas solat, kempen. Ada dulu kita bagi ketah zikir 4 kalimah kan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ingat kata ingat zikir tu? Semua ingat belaka dah. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ingat dah? Kalau orang tanya pula, hak tak ingatnya apa? Dia kata nak berzikir tak ingat. Pasal apa tak ingat? Hati tu lara duk ingat ke benda lain, tak ingat ke Allah SWT. Jadi doa ni patut sangatlah kita, waktu kita baca doa ni tuan-tuan, menangis kita, ya Allah, a'inni ala zikrika, bantu aku supaya dapat mengingatimu ya Allah. Kita minta Tuhan bantu kita. Kalau tidak kelu lidah, kita boleh bercakap pagi sampai gelap, orang boleh, apa benda boleh, tapi lidah kita tidak terbuka nak menyebut nama Allah. Rugi tuan-tuan, menyesali tidak berguna di saat kita nak mati. Sehingga akan dikatakan oleh para ulama, orang yang sudah dicalonkan ke syurga, dia tak menyesal lagi sebab dia nak pergi syurga di mahsyar esok. Tapi bila dia tengok, Masya Allah, Tabarakallah, masa aku 24 jam terbuang banyak tak berzikir, ketika itu dia menyesal. Menyesal tak berzikir. Tapi nak buat apa? Lalu ni kita menyesal. Wa syukrika, dan bantulah aku untuk mensyukuri nikmatmu ya Allah. Nikmat Tuhan bagi banyak, kita syukur ke tidak? Wa husni ibadatika, dan bantulah aku untuk melakukan ibadat sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Inilah kita dalam solat kita tadi khusyuk tak khusyuk. Bila kita kata tak khusyuk, rasa ada masalah, kita minta wa husni ibadatika ya Allah, biar aku dapat ibadat padamu dengan seterbaik mungkin.
Allahu Akbar. Tuan-tuan, inilah hadis yang dipesan oleh Nabi kepada Muaz. Saya juga nak pesan kepada para jemaah sekalian, sebagai Nabi pesan kepada Muaz, kita sama-samalah beramal dengan zikir ini. Sebab Nabi kata bukan mu saja Muaz, zikir ni siapa-siapa baca pun boleh pahala. Ingat ke tidak satu cerita, bila orang miskin mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya meraih harta, ambil pahala banyak. Kita semaya, dia semaya, kita berzikir, dia berzikir, tapi dia sedekah, kita tak boleh sedekah. Dia pergi berjihad, kita tak boleh pergi, tak ada kenderaan. Dia bantu orang miskin, kita tak boleh bantu. Nabi kata apa? Tak apa. Mu baca setiap kali lepas salat 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Nabi kata mu boleh mengatasi orang yang dulu dan kamu meninggalkan orang kemudian. Oh, sedaplah puak miskin ni. Sukalah hati boleh baca hak ni. Dia baca. Subhanallah, subhanallah. Orang kaya dengar. Baca apa? Subhanallah. Pakat baca juga. Orang kaya pun muka dia berzikir juga. Sahabat-sahabat yang miskin pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, puak kaya baca juga dah. Nabi kata, zalika fadlullah yu'ti man yasha. Nak buat macam mana? Dia pun ahli ibadat juga. Jadi habis. Kaya kita, miskin kita, tuan-tuan, kita baca zikir lepas solat ni sangat besar. Di sana banyak lagi doa-doa dan zikir-zikir yang boleh dibaca selepas sembahyang secara umumnya, dan selepas setiap kali sembahyang secara khusus, yang mana ia diketahui melalui buku-buku hadis dan buku-buku zikir. Jadi saya beri kepada tuan-tuan ijazah malam ni. Ketah ni mudah ya, kan? Tengok ketah ni, kita baca sekaligus. Nak ijazah ni kena baca dulu. Letak nombor. Yang pertama sekali, bila kita selesai solat, kita baca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kalau lepas subuh, kita terus nombor 3 ke sebelah kiri tu, yang tulisan merah tu. Sebab kita tak nak ubah kaki lagi, kan? Tak nak bergerak lagi, kita baca terus. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kalau tidak, kita terus nombor 3 pergi ke bawah ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirni minan nar. Dia ada dalam riwayat ni, walaupun riwayat tu ada perbincangan ulama, ada kata dhaif, ada kata boleh terima, tapi 7 kali. Biasa orang duk baca 3 kali, kita kena baca 7. Kemudian lepas subuh saja kita baca doa penerang hati. Tulis itu doa 6A, tulis. Kita ni anak kita kalau nak cara A semacam. Jadi ni doa kena ajar anak-anak kita lepas subuh baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baca. Oh, dia kata kalau hari tak solat, wanita kita tanya, hari tak solat baca juga. Ini doa penerang hati, tulis dia kata tu, doa penerang hati tu. Kemudian kita dah baca doa tadi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ke-100 tu. Bukan 100 kali, yang ke-100. Jangan lupa baca ayatul kursi. Sebab apa? Dalam hadis Nabi kita sallallahu bersabda, siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas salat, tidak ada yang menghalangnya nak pergi ke syurga kecuali tunggu mati. Kalau ibarat kita naik kapal terbang, kita dah beli tiket dah. Beli tiket, tunggu masa check-innya, insya-Allah. Jangan lupa ayat kursi ni baca. Jadi ayat kursi ni tuan-tuan, kita kena baca 8 kali sehari. 8 kali sehari baca. 5 kali lepas solat waktu, pagi sekali, petang sekali, dan waktu nak tidur sekali. 8 kali baca ayat kursi. Oh, rumah saya gantung ayat kursi. Tu ayat gantung nama dia. Baca tak jadi.
Kemudian kita baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Inilah di antara zikir yang warid, yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.